Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi ini sebagaimana yang kita rancang, kita akan buat satu program PO atau Participatory Observation untuk tanaman jagung di plot 3PM kepunyaan Puan Fatijah ya. Apa yang kita rancang, program ini akan dilaksanakan di atas plot yang mengandungi 20 batas dan setiap batas mengandungi antara 140 ke 150 pokok jagung dan tanaman yang digunakan pada hari ini adalah jagung dari segi hybrid SS932 yang dipanggil Asia Manis ya. Dalam keadaan biasa, dalam pengamalan sebelum ini dikatakan hasil kepada setiap batas adalah 140 ke 150 tongkol pada musim yang lepas. Dan daripada bilangan tersebut, lebih kurang dalam ataupun tepatnya 180 ke 100 tongkol adalah daripada grade A dan selebihnya adalah dipanggil off grade atau CAI ya. Okey. Apa yang kita cuba dapat lakukan hari ini, kita akan apply dalam plot ini dua produk. Yang pertamanya kita akan apply Titosan, yang keduanya Bacillus ya. Secara umumnya Titosan ni kita akan beri tumpuan kepada bahagian bawah, maksudnya daripada batang ke akar dan seterusnya tanah. Apa yang dimaklumkan daripada pengeluar, Titosan ni akan dapat sejenis mikrob ya, sebenarnya mikroorganisma juga. Dia akan memperbaiki struktur tanah, dia akan memperbaiki pH tanah juga, dan juga menggalakkan penumbuhan akar dan juga menukar ya sebenarnya, tapi benda ni tak nampak secara jelas. Dia akan membaiki tanah tu supaya sesuai untuk tanaman. Kalau selama ini kita cuma menumpukan kepada baja, tetapi kita tidak mengambil ke media tanaman. Jadi dengan kita cuba untuk kali ini, kita tengok jauh mana keberkesanan apa yang dipanggil Titosan ni untuk meningkatkan kesuburan tanah sesuai untuk tanaman jagung. Dan diharapkan kesannya tadi ada signifikan, mungkin kita boleh tengok dari segi jumlah yang akan dapat grade A, ataupun kita akan tengok jauh mana pertumbuhan jagung ni lebih baik, ataupun kita kata respon, maksudnya nak panggil apa respon, tidak balas dia kepada pengambilan baja. Kita tengok cara mana, mungkin kita boleh tengok dari segi kesuburan pokok, warna daun nanti akan berbeza. Okey, itu dari segi Titosan yang kita akan gunakan. Dan sebenarnya Titosan ni yang kadar penggunaan dia adalah 20 ke 40 ml untuk 20 liter air. Dan sebagaimana yang kita sudah maklum, secara umumnya kita tidak boleh mencampurkan Titosan ni kepada air. Sebaliknya, kita kena tuang air ke dalam pam penyembur dulu, kemudian baru diikuti dengan Titosan ni. Okey, itu yang pertama. Dan daripada pengamatan, sebenarnya satu pam penyembur kita boleh meliputi keluasan 23 batas, seperti yang kita akan ambil data untuk 20 batas saja. Dan begitu juga, itu item yang pertama yang kita nak ambil nak buat pemerhatian. Yang kedua adalah Bacillus ya. Bacillus yang kita gunakan, dia lebih kepada untuk kawalan serangga. Dan apa yang produk yang ada di depan kita ni, Dipen ni, sebenarnya Bacillus. Bacillus ni dia lebih mengawal serangga di peringkat larva. Dia akan membantutkan pertumbuhan larva. Dan ini kedua-dua produk ni boleh tapi tidak boleh dicampurkan ya, digunakan secara berasingan. Kekerapan dia ada antara 2 ke 7 kali. Kalau itu kan 7 ke 10 hari. Tak, maksudnya selang dia. Okey, 7 ke 10 hari. Maknanya okey, sebenarnya boleh ikut saja pengusuran yang ada di sini. Kalau kita tengok sini, tanaman dia kata ada tanaman muda, peringkat berbunga. Tapi kalau kita tengok bergantung kepada jenis perosak. Dan secara umum ni macam itulah, kita boleh guna dia ada 7
7 ke 10 hari. Dan kelebihan dia pula, dia ni tidak berbisa ya. Maknanya kalau katakan hari ni kita racun, besok nak makan pun boleh lah. Tapi siapa nak makan jagung ni? Maksudnya kalau untuk tanaman lain lah, macam terung atau sayur daun yang kita gunakan, maknanya dia tidak berbisa, dia tak ada residu racun. Okey. Dan antara penyudahnya ataupun akhirnya nanti kita akan collect data dari segi hasil. Berapa hasil yang kita dapat, dan kita mengharapkan selain daripada kita bandingkan blok yang tidak di-apply kedua-dua item ni, kita juga akan tengok berapa yang dapat grade A. Grade A ni nanti Cik Samsul kita, APT Block, akan bilang berapa baris baris biji jagung pada setiap tongkol ya. Dan saya rasa sekarang ni pukul dalam 16 ya. 16. Kita mengharapkan kita boleh, mungkin kita nak tengok nanti kalau ada yang boleh pergi sampai 26, 24 ke 26 baris. Okey. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak cuba sampaikan. Kita nak kita akan jumpa. Ini hari ni kita dah tanam berapa hari bulan ya? Kita tanam pada 9 bulan 9 ya. Maksudnya hari ini dah jadi hari yang ke-14 lah. Hari ke-14 dia akan dihabis pada, jangkaan dihabis pada berapa bulan ya? 10 bulan. 68 hari. 68 hari ya. 68 hari kita pun mungkin boleh tengok kalau selama hari ni kita ambil 68 hari. Dulu gunakan hybrid yang sama ya. Okey, kita mengharapkan mungkin tempoh matang berubah ke, mungkin ada 2-3 indikator yang kita boleh tengok kan. Awal ke. Boleh dapat awal ke. Okey. Jadi secara umumnya untuk pengetahuan je, Cik Khadijah kita mengamalkan tanaman jagung ni secara batas, dan setiap batas dia menggunakan jarak kaki ke kaki setengah 30 cm. Satu setengah ke 2 kaki, dan setiap point tanaman dia ada letakkan 2 ke 3 biji. Dia akan kekalkan 2 biji untuk menghasilkan 2 pokok, dan setiap tu akan menghasilkan tongkol setiap pokok lah. Kerana itu menjadikan jumlahnya yang disebutkan tadi. Kita akan pada musim-musim yang lalu, jumlah bagi setiap batas yang dapat dihabis antara 140 ke 150 tongkol. Okey. Jadi sekian dulu, terima kasih. Ya, saya nak menunjukkan cara-cara untuk membancur di kawasan ni lah. Pertama, kita baca dulu kadar dia, di mana dia menggunakan 20 ke 40 ml untuk 20 liter air. Tapi kita masuk air dulu lah ya, banyak 20 liter air. Itu dah kita kuancangkan dulu sebelum masuk. Ini sementara tunggu air penuh juga kan. Okay, ya. Sementara menunggu air tu 20 liter air penuh, kita sukat dia lah sebanyak 40 ml. Kita gunakan 40 ml lah. Yang ini hanya 30. Kejap lagi kita tambah lagi 10 ml.